salam sejahtera, salam perpaduan. Selamat stay at home. Indeks pada hari ini faktor yang mengukurkan sistem persekutuan. Okey, Cikgu Chiu tanya lagi. Sistem persekutuan ini di mana? Di mana? Ada 3 pilihan. Di Kuala Lumpur ke, di Putrajaya ke, ataupun di Seremban. Sistem persekutuan ini berpusatkan di mana? Sistem persekutuan ini berpusatkan di Putrajaya. Di Putrajaya. Kena tahu So macam mana kita nak kukuhkan? Nak kukuhkan sistem Putrajaya ini macam mana? Yes, very good. Short form Kamalia. Putrajaya, PJ. Bukan Petaling Jaya, Putrajaya. Kamalia kena tulis Putra J. PJ ialah Petaling Jaya. Terima kasih. Okey, indeks pada hari ini faktor yang mengukurkan sistem persekutuan. Okey, so pengenalan kita boleh tengok di sini. Okey, dah habis yang ni. Kita boleh tengok isi-isi penting mula. Kita boleh tengok isi-isi penting. So, isi-isi penting ini kita boleh lihat perlembagaan mengukurkan persekutuan. Keluhuran perlembagaan. Okey, tulis dalam komen anda. Komen ruangan komen sana. Prinsip keberapa keluhuran perlembagaan? Prinsip keberapa dalam rukun negara? Keluhuran perlembagaan. Oh, minta maaf Cikgu Chiu. Okey, prinsip ketiga. Very good. Ruben nombor 3, Kamalia nombor 3. Okey, thanks for the feedback, betul. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Nombor 3, keluhuran perlembagaan. Nombor 4, kedaulatan undang-undang. Dan akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan. Prinsip rukun negara nombor nombor 3. Kena ingat ni penting. Rukun negara sangat penting. Kalau tak ada rukun negara, kita akan bergaduh. So kita pergi tengok sejak kemerdekaan lagi, kita tengok undang-undang tertinggi. Kita buat apa-apa, kita kena tengok undang-undang. Lepas tu kita tengok kalau di undang-undang di persekutuan kita panggil parlimen. Undang-undang di persekutuan kita panggil parlimen. Undang-undang di dalam negeri kita panggil DUN. Kena ingat ni penting. So dia akan ikut perlembagaan. Dia akan ikut perlembagaan. Dia tak boleh lari. Dia kena ikut perlembagaan. Okey, soalan lagi. Selain perlembagaan, boleh digantikan apa? Nama apa? Perlembagaan ini boleh digantikan nama apa? Kita tak tulis perlembagaan. Kita boleh tulis apa lagi? Undang-undang. Okey, good. Kamalia, terima kasih atas feedback Kamalia. Undang-undang tertinggi, jangan lupa. Undang-undang tertinggi. Parlimen dan DUN tidak boleh mengubah undang-undang yang bercanggah, yang tidak ikut. Bercanggah bermaksud tidak ikut. Okey. So, undang-undang yang tak ikut perlembagaan automatik cancel. Okey, bagus Kamalia, ada pembetulan. Undang-undang tertinggi. Okey, next slide. So, perlembagaan persekutuan ini undang-undang tertinggi. Perlembagaan persekutuan ini merupakan undang-undang tertinggi.
undang-undang tertinggi sebagai rujukan utama sebagai rujukan utama undang-undang persekutuan dan undang-undang negeri. So undang-undang persekutuan kena rujuk Perlembagaan Persekutuan. Undang-undang negeri kena rujuk Perlembagaan Persekutuan. So dalam perkara 75 ini kena ingat di mana undang-undang negeri tidak selaras dengan sesuatu undang-undang persekutuan, tak samalah Kalau undang-undang negeri tak sama dengan persekutuan, maka undang-undang persekutuan hendaklah mengatasi undang-undang negeri. Bermaksud di sini, perkara 75 ini, kalau undang-undang negeri ini, saya tulis U negeri U negeri ialah undang-undang tak sama dengan U persekutuan, maka kena ikut persekutuan. Yang inilah bergaduh ni negeri kerajaan negeri ini bergaduh dengan kerajaan Putrajaya. Sebab apa? Di mana undang-undang negeri yang tak sama ini, tak sama dengan undang persekutuan ini, maka undang-undang negeri ini kena ikut persekutuan. Tetapi dengan syarat kena ikut persekutuan, dia ikut perlembagaan persekutuan. Bagaimanapun, undang-undang negeri ini dia kena ikut undang-undang persekutuan. Sekiranya tidak selaras, sekiranya tidak sama. So prinsip keluhuran perlembagaan ini dijunjung, diangkat, maksudnya diangkat. Dijunjung ialah diangkat untuk mengukuhkan persekutuan, sistem persekutuan. Berpusat di Putrajaya, bukan di Petaling Jaya, di Putrajaya. Okey. Nama Putrajaya diambil daripada nama Perdana Menteri Malaysia pertama. Perdana Menteri Malaysia pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman Au Putrajaya. Kena ingat kita dah belajar. Next kita tengok macam mana nak selaras persekutuan, kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Macam mana nak kontrol? Kontrol. Selaras ialah kontrol. Macam mana? Persekutuan dan negeri. So mereka buat apa? Mereka kontrol, mereka akan buat mesyuarat. Mesyuarat itu meeting lah. Meeting Menteri Besar dan Ketua Menteri serta Majlis Kas. Okey, Menteri Besar ini negeri yang ada. Menteri Besar ini ialah negeri yang ada raja. Ada raja. Dan kita tengok ketua menteri. Ketua menteri ini ialah negeri yang tidak ada ketua menteri ini negeri yang tidak ada raja. Tak ada raja. Mereka meeting bersama-sama. Tetapi pada masa ini, very good Kamalia, ada Sultan. Very good. Sultan, S-U-L-T-A-N. Okay, Kamalia, good try. Okay, so mereka akan meeting bersama lah. Menteri Besar meeting, Ketua Menteri meeting, Majlis Kas. So kita akan tengok Majlis Kas ini siapa. Majlis Kas ini ada 3. So mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri. Okey, so siapa pengurusi? Siapa pengurusi mesyuarat? Siapa pengurusi mesyuarat? Okey, siapa pengurusi mesyuarat? Iaitu Perdana Menteri, PM. Perdana Menteri yang mengetuai mesyuarat. Okey,
dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Mesyuarat membincangkan pelaksanaan sesuatu dasar diputuskan kerajaan. Okey, contoh. Satu dasar ni, apa maksud dasar ni? Sesuatu aktiviti Sesuatu aktiviti. Dasar ni bermaksud aktiviti. Contoh kalau zaman pandemik COVID-19 ini, mereka nak buat keputusan. Waktu operasi supermarket sampai pukul berapa? Pukul 8. So sebelum mereka buat keputusan itu, mereka akan mesyuarat. Mesyuarat bersama ketua menteri, menteri besar dan majlis khas. Nanti majlis khas kita tengok macam mana. So, maka apabila keputusan dalam meeting itu diutuskan, maka pelaksanaan sesuatu dasar itu dilaksanakan. Okey. So, next kita pergi ke majlis yang termasuk dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang inilah Cikgu Ciu kata 3 majlis itu ada 3 majlis. Ada 3 majlis, ada 3 iaitu Majlis Kewangan, Majlis Tanah, Majlis Negara bagi kerajaan tempatan. So kita tengok di sini, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan perubahan Majlis Negara untuk menyelaraskan pentadbiran kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. So mereka bekerjasama lah So mereka jaga. Okay. So have a look. Kalau Majlis Kewangan Negara ini dia jaga wang, betul wang. Majlis Tanah Negara ini jaga tanah. Kemudian Majlis Negara bagi kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan ni dia macam satu daerah. Satu daerah. Contoh kita tengok rantau So kerajaan persekutuan dia ada bagi sumbangan kewangan untuk projek kerajaan tempatan. Contohnya di rantau sini. Kita dah ada pasar rantau, kita dah ada eco park, kita dah ada sekolah, kita dah ada balai bomba, kita dah ada balai polis. Semua itu ialah Majlis Negara bagi kerajaan tempatan. Okay, next, Majlis Kewangan. So, apa yang fungsi dia? Apa fungsi Majlis Kewangan ini? Apa fungsi dia? Fungsi dia pemberian wang, bayaran cukai, pinjaman kerajaan persekutuan kepada negeri. So berkaitan dengan wang bantuan daripada persekutuan. Next kita tengok Majlis Tanah. So apa fungsi dia? Fungsi dia mengawal Majlis Tanah Negara ini dengan kerjasama MTN ini dengan kerjasama kerajaan negeri. Dia jaga apa? Dia jaga penggunaan tanah. Kalau kamu tengok di sini, tanah kita digunakan dengan Majlis Tanah Negara ini, kita boleh tengok Sungai Linggi. Kamu tengok di jambatan sebelum nak pergi stesen minyak di rantau ini, ada sungai kan? Sungai itu kerajaan kerjasama persekutuan dengan kerajaan tempatan telah melebarkan kawasan sungai supaya tidak banjir. So penggunaan tanah ini berkaitan dengan pertanian, pelobongan, perhutanan dan sebagainya. Seperti yang Cikgu Ciu cakap tadi, banjir untuk pastikan dah luas tak ada banjir. Next kita pergi ke majlis yang last, Majlis Negara. Majlis Negara ini bagi kerajaan tempatan. Okey. So apa fungsi dia? Apa function dia? Function dia ialah untuk membangunkan kerajaan tempatan. Contoh di rantau sangat maju sekarang. Hasil dari apa? Hasil daripada bantuan kerajaan persekutuan, di mana kita boleh lihat ada kemudahan-kemudahan asas seperti pam minyak, ada klinik desa rantau, ada tempat pelancongan ekopark, ada balai bomba untuk kecemasan dan lain-lain lagi.
Semua itu ialah majlis negara bagi kerajaan tempatan. So next kita boleh tengok keberkesanan penyelarasan ini. Penyelarasan ini kontrol. Kontrol bermaksud mereka meeting dan buat keputusan bersama. Meeting dan buat keputusan bersama. Siapa yang buat keputusan yang bersama ni? Kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Untuk pastikan sistem persekutuan ini di Putrajaya, headquarter persekutuan di Putrajaya beroperasi dengan berkesan lah. Hal ini membuktikan kepentingan bermusyawarah. Bermusyawarah ini bermaksud meeting. Meeting. Bermusyawarah itu bermaksud meeting. Dalam membuat keputusan untuk kemajuan negara. So, siapa yang buat meeting ini? Ketua negeri dan menteri besar. Menteri besar. Ketua negeri dan menteri besar ini diketuai oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri buat keputusan. Buat keputusan untuk apa? Buat keputusan untuk apa? Untuk kemajuan negara. Bukan sesuka hati. Bukan sesuka hati. Perdana Menteri buat keputusan. Mereka akan berbincang dengan ketua negeri dan menteri besar. Okey, next. Kita pergi ke kesimpulan. Okey, masa pun dah habis. Kita pergi ke kesimpulan. Kita kena tahu sistem persekutuan di negara kita ni terbentuk berdasarkan landasan sejarah tersendiri. Siapa yang buat persekutuan ini? Kamu kena ingat siapa yang buat? British yang buat. British yang buat. Melalui mana? Melalui persekutuan tanah Melayu. Ingat lagi ya, sebelum menjadi Malaysia ini, British telah membentuk persekutuan tanah Melayu sebelum menjadi Malaysia. So, sistem persekutuan ini datang daripada zaman British. Zaman British lagi. Kemudian sejak kemerdekaan, prinsip persekutuan ini menyumbang kepada kestabilan hubungan negeri dan persekutuan, memberi kebaikan kepada kesejahteraan negara. So, negara kita maju, aman dan makmur. Okey, so kita boleh lihat di sini kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ini boleh mewujudkan satu kemajuan dalam pelbagai bidang. Okey. So kita boleh tengok ada pendekatan yang baik, ada cara. Pendekatan ialah cara. Ada cara yang baik untuk menstabilkan negara. Iaitu cara yang baik apa? Persekutuan, kerjasama persekutuan di Putrajaya bersama kerajaan negeri. So bukan setakat kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri saja. Kita sebagai rakyat ini, sebagai rakyat dan sebagai pemimpin ini, kena bertanggungjawab untuk memastikan sistem persekutuan membawa kepada kemajuan negara. Makmur ini bermaksud kemajuan. Kemajuan. So, peranan kerajaan persekutuan, peranan kerajaan negeri, rakyat dan pemimpin kena bekerjasama. So, itu yang berkaitan dengan faktor bagaimana nak mengukuhkan sistem persekutuan. Yang pertama, kerajaan persekutuan kena kerjasama dengan kerajaan negeri. Yang pertama. Yang nombor dua, pemimpin kena memainkan peran, kena buat kerja. Yang ketiga, rakyat kena patuh
kena ikut undang-undang yang telah digubah oleh Badan Perundangan Malaysia. So, ini latihan. Okey, latihan. So, buat tulis indeks faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. So, menyiapkan latihan dalam buku kerja. Siapa yang ada buku kerja boleh buat 42, 43. Dan nombor 2 hingga nombor 5 ini buat dalam buku latihan. So, maka jawapan ikut markah. Jawapan ikut markah. Dan semua dah ada jawapan. So, anda boleh buat. Okey, sekian, terima kasih untuk hari ini. So, okey.